Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam para remaja. Ahli panel dan sedang hadirin yang dihormati Allah. Segala puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam forum ini pada malam hari yang indah ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang cantik, teliti lagi bergaya pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tentang tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita pada hari ini berkisarkan tentang pengurusan stres. Setiap manusia tidak terlepas daripada menghadapi tekanan dalam kehidupan. Hal ini bertepatan dengan maksud peribahasa bumi mana yang tidak ditimpa hujan dan lautan mana yang tidak bergelora. Bagaimanapun, tekanan yang dihadapi itu berbeza-beza tahapnya. Tekanan yang dihadapi oleh golongan dewasa mungkin akibat memikirkan masalah keluarga, kewangan atau kerjaya, manakala bagi remaja pula tekanan yang dihadapi mungkin berkaitan dengan pelajaran, hubungan dengan rakan atau masalah yang berkaitan dengan keluarga. Bagi setengah orang, tekanan mungkin membawa kejayaan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Manakala yang lainnya pula menganggap tekanan sebagai sumber kesengsaraan dan penderitaan. Sebagai pelajar, saya juga tidak terlepas daripada menghadapi dengan tekanan yang berpunca daripada pelbagai faktor, terutamanya faktor pelajar. Baiklah, sedang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan molek kiranya kita berkenalan dengan keempat-empat ahli panel kita pada hari ini. Yang pertama ialah saudari Nurul Fareha. Selamat datang saudari, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Terima kasih jemput saya malam ni. Okey, panel kedua kita iaitu Sinjaro. Apa khabar? Selamat datang. Khabar baik. Okey, seterusnya panel ketiga kita Nur Farah Azira. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Panel kita yang terakhir ialah Nurul Liana. Selamat datang saudari, apa khabar? Khabar baik. Usai salam perkenalan dengan semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita iaitu pengurusan stres. Sedang hadirin, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh lagi, eloklah kiranya kita menelusuri apakah itu stres. Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel pertama kita iaitu saudari Nurul Fariha. Mohon saudari merungkaikan serba sedikit persoalan ini. Okey. Terima kasih Cik Moderator kita yang nampak menarik, cantik malam ni. Okey. Bagi menjawab persoalan yang telah diajukan oleh saudari sebentar tadi, boleh rasanya saya bagi tahu dahulu kan yang sebenarnya stres ni sebenarnya sangat popular dekat Malaysia, dekat kalangan rakyat Malaysia sendiri. Jadi untuk malam ni saya ambil dua sumber utama, yang mana dua sumber utama ni tak asing lagi bagi kita rakyat Malaysia sendiri. Okey, jadi sumber pertama yang saya petik iaitu daripada portal My Health Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mana stres ni termasuk dalam kategori masalah kesihatan mental. Ia juga boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, golongan dewasa dan mas, hatta kanak-kanak pun termasuk daripada golongan-golongan yang menghadapi stres. Kita tengok kan kanak-kanak tu macam riang, gembira, ceria, sebenarnya diorang pun ada stres diorang yang tersendiri. Jadi bagi kanak-kanak dengan remaja, sebenarnya diorang ada tingkat balas yang negatif terhadap stres. Bila diorang berlaku stres tu macam berlaku terlampau keterlaluan dan diorang tak boleh tanggung dah stres tu. Okey, itu adalah menurut portal My Health Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi sumber kedua yang saya nak kongsikan dekat semua, okey, menurut Kamus Dewan pula.
Jadi menurut kamu Setiawan, sebenarnya stres ni adalah keadaan di mana seseorang dia berada dalam keadaan resah, cemas, tegang dan sebagainya akibat daripada tekanan mental atau fizikal yang dia hadapi. Jadi apa yang saya boleh simpulkan daripada makna stres itu sendiri, stres ni sebenarnya dia merupakan keadaan di mana seseorang itu sendiri sedang merasa tertekan emosinya dan disebabkan oleh peristiwa, pengalaman atau bebanan tugas yang dia hadapi dalam kehidupan seharian dia sendiri. Jadi sebab itulah stres ni kita tak boleh pandang ringan tau sebenarnya. Sebab kita tengok makna-makna dia sendiri pun kan. Walaupun kanak-kanak pun ada stres, kita tak boleh bayangkan benda tu sebenarnya. Kita tengok je diorang gembira tapi sebenarnya diorang pun ada stres diorang sendiri. Itu sahaja saya. Ya, terima kasih kepada panel pertama kita Nurul Fareha. Sangat menarik ya yang telah dikupaskan itu tadi. Okey, sedang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang stres yang pada pandangan saya merupakan penjelasan terperinci dan menarik daripada saudara ahli panel pertama kita. Seperti yang kita tahu bahawa stres terbagi kepada dua, iaitu distress dan eustress. Untuk soalan kedua ini, saya ingin mengajukan kepada ahli panel kedua kita, iaitu saudari Cindy Darul, tentang apakah perbezaan antara distress dan eustress. Okey. Terima kasih kepada moderator kita yang comel malam ni. So sekarang saya akan menjelaskan tentang eustress terlebih dahulu. Eustress ini juga dikenali sebagai stres yang positif atau menggembirakan kerana akan menjadikan seseorang itu lebih bersemangat dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan. Hasilnya, seseorang itu akan merasai satu pengalaman manis yang memberi kepuasan kepada dirinya. Contohnya kan, macam korang main PUBG kan, lepas tu korang menang dalam first round. So korang macam happy lah, yang tu juga yang tu dikenali sebagai eustress. Ataupun korang sekarang ada dalam relationship, ada boyfriend, lepas tu korang setiap malam ada voice call, yang tu juga dikenali sebagai eustress. And I rasa bagi I lah, eustress ni kan macam tadi I buat soalan fizik. Sebab soalan tu sangat susah. So I macam struggle sangat lah guna banyak masa untuk buat soalan tu. Lepas dapat jawapan untuk soalan tu, I rasa happy. Sebab I macam dapat kepuasan daripada jawapan yang I dapat tu. Dan kepuasan tu akan memberi semangat untuk I untuk berusaha untuk buat lagi soalan fizik. I rasa untuk majoriti pelajar sains akan relate sebab sekarang kelas online kan, lepas tu ada subjek-subjek yang kena juga macam buat di rumah, macam eksperimen di rumah kan. I rasa bagi I rasa macam bila buat eksperimen tu, bila dapat result eksperimen tu, kepuasan itulah yang akan macam memberi semangat kepada kita untuk teruskan lagi belajar subjek tersebut. And sebenarnya banyak eustress ni, tapi disebabkan zaman sekarang banyak orang yang stres. So eustress ni juga tak panjang, so dia dikenali sebagai short term lah. Okay, manakala untuk distress pula, I rasa distress ni pasti banyak orang akan mengalami, terutamanya belajar, especially belajar. Sebab sekarang kita kan macam online class kan, so kita face banyak problem macam online, masalah online, lepas tu tak faham, kadang-kadang tak faham, lepas tu banyak assignment kan. And I rasa sekarang online class kan, bukannya tentang belajar benda, tapi macam kita macam buat assignment, lepas tu nak cepat-cepat hantar sebelum deadline kan. So di sini saya juga sertakan dengan definisi bagi distress. Distress pula merupakan stres yang akan menyebabkan seseorang itu hilang pertimbangan dan akan mengambil tindakan yang di luar dugaan. Seseorang individu yang berhadapan dengan stres ini kan dilanda kemurungan seperti enggan bergaul dengan orang ramai. Selain itu, kesihatan tetap akan merosot dan mengganggu kelancaran aktivitas seharian. Untuk distress akan bagi contoh macam maybe family tak sihat atau penyakit, maybe medical cancer, and then you stress. Itulah yang menyebabkan kita macam down, and then kita down, kita macam
ambil tindakan yang di luar dugaan, maksudnya kita macam tak ada motivation untuk move on. And I rasa sekarang banyak orang yang mengalami distress sebab maybe face money problem, lepas tu maybe juga dalam kalangan kita yang ada sikit masalah family ataupun masalah relationship kan, maybe lah I bagi contoh maybe hari ni you confess kepada seorang lelaki atau perempuan yang you suka tapi you kena regret, yang tu lah juga boleh dikenali sebagai distress sebab tak boleh overcome benda tu sebab kita rasa tak boleh overcome rejection tu, yang tu pun juga dikenali sebagai distress. Ataupun kan seperti yang I cakap tadi, distress juga muncul di kalangan pelajar sebab kita ada online class, banyak kerja setiap. And then kita macam untuk satu minggu kita ada banyak kelas, tapi assignment tu kita bukan yang buat, I rasa lah bukan yang buat macam di kelas kan, I macam nak faham betul-betul, tapi kita cuma nak hantar sebelum deadline. And pada masa yang sama kita juga nak faham, tapi sebab tu kita masa tu tak cukup, so kita macam jadi distress sebab kita tak dapat membagi masa dengan betul. Walau bagaimanapun I rasakan distress ni kena jaga baik-baik sebab ini distress ni kalau kita sendiri rasa stres, kita juga akan menyebabkan orang lain rasa stres sebab macam kita akan membawa negatif vibe lah, bukan benda yang elok. Kita macam sebab kadang-kadang kita stres, kita akan melepas geram kepada orang sekeliling kita, especially kawan. So I rasa tu memang kena manage betul-betul. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih kepada saudari yang manis kita, pilihan kedua kita iaitu Sri Jaro, atas penjelasan yang sangat terperinci tentang perbezaan distress dan eustress. Kita dapat ringkaskan bahawa eustress boleh memberi kesan positif kepada seseorang individu, manakala distress merupakan stres yang akan memusnahkan seseorang individu kerana distress berkait rapat dengan kebimbangan, ketakutan, perasaan berdebar-debar dan semua jenis perasaan negatif yang ada dalam diri kita. Okey, seterusnya saudari saya menjemput saudari panel ketiga kita, saudari Nur Farah Atira. Saya ingin bertanyakan tentang apakah stres sesuatu yang berbahaya? Dijemput. Baik, terima kasih kepada saudari moderator. Baiklah, pada pendapat saya, stres ni boleh dikatakan sesuatu yang bahaya juga sebab stres ni boleh memberi kesan yang teruk kepada diri kita sekiranya stres yang kita alami berada dalam jangka masa yang panjang. Oleh sebab itu, kita perlu mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini kerana sekiranya kita hanya membiarkan masalah ini berlarutan, maka stres ini akan memberi kesan kepada diri kita seperti mudah keletihan, cepat penat, kekecewaan dan hilang semangat atau boleh dikatakan sebagai burnout. Selain itu, bahayanya stres ni bukan sahaja boleh menjejaskan kualiti kehidupan kita, malahan orang sekeliling seperti keluarga dan kawan rapat kita juga boleh terkena tempiasnya kerana orang yang mengalami stres ini berpotensi untuk melakukan tindakan di luar jangkaan. Stres juga boleh memberi kesan yang negatif kepada kesihatan kita dan juga boleh mengundang maut. Sebagai contoh, orang yang mengalami stres yang berpanjangan ini berpotensi untuk mendapat penyakit seperti insomnia, penyakit jantung, sistem pengharapan terganggu dan emosi yang tidak stabil. Itu sahaja daripada saya bagi menjawab persoalan mengenai bahayanya stres ini. Okey, terima kasih kepada saudari panel ketiga iaitu saudari Nur Farah Atira atas penjelasan yang terang untuk kita semua. Okey, seterusnya saudari panel keempat kita iaitu saudari Nur Liana. Apakah pandangan anda tentang punca-punca stres dalam kalangan pelajar? Jemput. Okey, terima kasih kepada yang mengacara. Hadirin sekalian, pada pandangan saya ya, antara faktor utama stres dalam kalangan pelajar adalah pertama faktor akademik. Faktor akademik merupakan antara faktor terbesar yang menyumbang pada stres pelajar. Ni semua disebabkan oleh grade yang diperolehi dan akan diperolehi, kepadatan jadual pelajar,
dan alat bahan bantu mengajar yang disediakan oleh pensyarah tak fungsi dengan baik. Seringkali kita lihat pelajar bertungkus lumus untuk mengulang kaji setiap bab, setiap satu subjek oleh kerana kuis, ujian dan assignment yang menyebabkan pelajar lupa untuk take a break. Yang kedua pula, faktor peribadi ataupun hubungan interpersonal. Kebimbangan pelajar terhadap masa depan yang merupakan antara faktor yang paling mempengaruhi stres pelajar. Siapa tak risau kan masa depan? Semua risau. Tapi kerisauan pelajar ni kita tak dapat agak sebab risaunya berbagai. Selain itu, pelajar menghadapi masalah untuk menguruskan masa. Pelajar merasakan, student kan, dia merasakan masa yang diberikan oleh pensyarah tak cukup untuk siapkan tugasan kerana pelajar dia tak uruskan masa dia dengan baik dan teliti. Pelajar ni dia suka buat kerja last minute, betul? Macam kerja 14 minggu kita buat dalam masa sehari je. Macam saya pun macam tu kan. Tak tipulah. Sendiri cari stres. Okay, seterusnya macam pelajar tak ada study partner ataupun teman belajar. So dia tak boleh nak bincang subjek yang dia duduki tu. Kita pergi pula dekat faktor ketiga iaitu faktor persekitaran pembelajaran. Contohnya yang disebabkan pencemaran. Contohnya bunyi, udara, air, tak kisahlah apa-apa. Ada individu yang dengar bunyi sikit waktu belajar je dah stres. Tak boleh dengar langsung. Tapi ada pula yang tak boleh senyap. Kena ada muzik, kena ada bunyi orang untuk dia baru boleh belajar. Tu contoh kalau bau macam kita suka ke kita tengah belajar ada bau yang tak sedap macam apa bau ni kan macam spoil mood untuk belajar itu. Macam tu lah contohnya. Yang tu lah pandangan saya punca stres dalam kalangan pelajar. Okey, terima kasih saudari Nurliana, ahli panel keempat kita. Kita dapat ya punca-punca ni tak semestinya punca-punca ini bukan sahaja daripada fizikal dia. Sebenarnya punca-punca ini daripada mental kita sendiri ataupun kita punya masa mana kita berfikir. Daripada situ kita dapat punca-punca stres itu sendiri. Okey, seterusnya saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua kita iaitu saudari Sinjaro. Apakah simptom-simptom stres yang pada pendapat saudari? Okay, terima kasih kepada moderator kita hari ini. And untuk simptom-simptom stres terbagi kepada dua, iaitu dari segi fizikal dan segi psikologi. Dari segi fizikal tu macam yang badan kita berasa, yang kita boleh merasa perubahan dari badan. Untuk segi fizikal, kita sebab stres kan. Kadang-kadang kita stres macam waktu kita jawab kuis SKF atau test admissibility atau test banyaklah test SMS tu banyaklah. Lepas tu kita macam sebelum start kan doktor biasanya akan cakap korang tolong tuliskan nama sebelum start. Waktu tu kita sudah start stress. Sebab bukannya kita tak prepare, tapi kita stress, takut tak buat yang the best. And kita start getar, and then kita berpeluh semua tu. Yang tu lah stress dari segi fizikal. And then kita juga akan rasa cepat letih, and cepat letih tu kita rasa macam asyik nak tidur je. Pagi sudah tidur, petang sudah tidur, lepas tu malam tidur lagi. So kita boleh summarize dan satu hari 24 jam tu macam separuh hari kita tidur je. Lepas tu kita macam kurang selera makan. And kurang selera makan ni even you rasa lapar, tapi you
tak selalu nak makan. So yang tu juga dari segi physical yang simptom stres. Dari segi psikologi pula, kita akan merasa gelisah, kecewa, bimbang yang keterlaluan. Bimbang yang keterlaluan ni juga dikenali sebagai overthinking dan takut dan perubahan emosi yang besar. Perubahan emosi yang besar tu kadang-kadang kita akan macam stres, lepas tu kita teriak. Ini kadang-kadang kita macam blank, kecewa, lemah semangat, kita macam tak ada motivation untuk move on, untuk buat kerja lain. Kita macam stay dalam keadaan tu je, kita macam stay dalam keadaan yang gelap tu, kita macam tak mau move on. And then dan selain tu dari segi tingkah laku pula, kita sebab kita kan cepat letih and so kita macam cepat nak rasa nak tidur. So kita macam kurang lah produktif kerja. Macam okay, untuk hari ni I am untuk buat assignment semua habis hari ni, tapi disebabkan stres ni I rasa cepat letih and I tidur dari pagi hingga petang. Lepas tu sampai petang, lepas tu cakap dengan diri sendiri kata okay malam ni start lagi, mana tahu you scroll IG and then kita tidur. Yang tu lah menyebabkan kita kurang produktif kerja. And sebab itulah kita tanggung sehingga last minute baru hantar. And then kita selalu bercakap dengan cepat atau buat penyampaian maklumat tu macam tak jelas sangat. Sebabkan kita stres and then kita cepat gelisah and penyampaian kita pun macam jadi tidak jelas. And sebab inilah orang lain macam tak faham apa yang kita nak, and sebab mereka tak faham apa yang kita nak, kita jadi lagi gelisah, jadi rasa macam rush sebab why you tak faham I. Sebab itulah itulah stres yang sangat tak baik, sebab ini akan mengganggu relationship antara dua orang. And then perasaan negatif seperti bertindak secara tidak logik, mudah tersinggung dan yang sehingga lebih serius boleh bertindak ganas. Bertindak secara tidak logik tu macam orang bergurau dengan you, orang macam tepuk kat belakang you, say hi, and then you rasa macam terasa, you start jeling orang. Itulah you tak okay sebab you jeling orang just nak kiri kan, then you rasa macam terasa ni tak okay sangat lah, sebab perasaan negatif ni sebab you rasa stres, tapi you lepaskan geram tu kat orang lain, padahal orang lain tu nak buat terhadap you. So I rasa tak okay sangat lah, sebab orang lain tak tahu you ada stress and you buat macam tu, orang lain ingat you macam dari pasal dengan dia. So kita kalau boleh kena buat lah benda. And simptom-simptom yang I nyata di atas ni akan menyebabkan kehilangan daya yang biasa berlaku apabila berlakunya perubahan pada tubuh badan atau fikiran sendiri. And perasaan bimbang keterlaluan juga boleh menyebabkan stres. Okay, sebagai contoh kan, benda tu kita tak berlaku lagi, tapi kita start macam risau, macam bimbang. I bagi example lah, sebab kita sem depan ada latihan industri kan. So tapi kita sekarang ada final lagi kan, tapi kita tak start lagi untuk latihan industri. Kita sudah start fikir macam mana penyiar kita okey tak, apa nanti dia marah kita, atau you kat tempat kerja tu you buat salah, lepas tu semua orang marah you, and then semua orang tengok you rasa marah, and then you fikir nanti tercukur tu yang macam mana, tercukur makan macam mana. Lepas tu nanti you fikir lagi kalau rakan sekerja you tak okay dengan you, you fikir banyak-banyak lah, even benda tu tak berlaku lagi, you sudah start perasaan negatif tu, pikiran negatif tu, you sudah assume yang benda yang negatif tu akan berlaku. Tapi saya rasa semua yang akan latihan industri sen depan pasti ada perasaan ni, rasa stres, sebab takut buat salah, lepas tu penilai yang marah, lepas tu rasa malu lagi, banyak-banyak pikiran negatif akan keluar.
Itu jawapan saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Saudari Sinjaro atas penerangan yang sangat panjang itu. Okey, kita dapat simpulkan bahawa simptom ini terbagi kepada beberapa simptom dari segi fizikal, dari segi psikologi atau tingkah laku. Contoh seperti gemetar, berpeluh, perasaan gelisah, kecewa dan sebagainya. Jadi, apabila kita mendapati terdapat simptom-simptom ini di dalam kalangan rakan-rakan kita ataupun keluarga kita ataupun diri kita sendiri, bagaimanakah cara untuk kita mengurangkan stres itu? Jadi, saya ingin mengajukan soalan ini kepada ahli panel ketiga iaitu Saudari Nur Farah Atira untuk membincangkan serba sedikit tentang apa yang perlu dilakukan untuk mengurangkan stres ini. Terima kasih kepada saudari moderator kita. Baiklah, apa yang perlu kita lakukan untuk mengurangkan stres ini ialah kita perlulah banyakkan bersenam. Sebab senaman yang kita lakukan boleh membebaskan badan kita daripada hormon stres dan meningkatkan tahap endorfin dalam badan kita. Yang mana endorfin ni bertanggungjawab untuk memberikan kita rasa gembira. Kepada yang sibuk bekerja, cuba dapatkan masa untuk bersenam seperti pada hujung minggu atau pada waktu lapang supaya dapat mengurangkan stres kerja tersebut. Senaman ni bukan sahaja membantu dalam menghilangkan stres, malah dapat menyihatkan badan kita. Seterusnya, dapatkan tidur yang mencukupi. Anda sendiri juga pernah kan tak cukup tidur sebab belajar sehingga lewat malam atau bermain game ataupun menonton drama? Walau bagaimanapun, anda mestilah mendapatkan tidur yang mencukupi bagi mengurangkan risiko stres. Sekiranya kita mendapatkan tidur yang mencukupi, kita boleh mengembalikan tenaga badan yang kita telah gunakan sepanjang hari. Jika kita tidak mendapatkan tidur yang mencukupi, badan kita akan memberikan tekanan kerana perlukan tenaga untuk berfungsi. Bagi orang dewasa, waktu tidur yang diperlukan adalah sekurang-kurangnya 7 hingga 8 jam sehari. Manakala kanak-kanak dan warga memerlukan tidur yang lebih sekitar 9 hingga 10 jam sehari, tapi bergantung kepada keperluan seseorang juga. Selain itu, kita perlu belajar untuk bertenang kerana bertenang merupakan salah satu cara bagi mengatasi masalah stres. Namun jangan berharap tekanan tersebut akan hilang serta-merta kerana ia juga memerlukan masa. Oleh itu, setiap kali anda merasakan stres atau tekanan, anda boleh menyedup udara dan hembus beberapa kali. Ulang cara ni sehingga rasa tekanan tersebut hilang. Selain itu, kita juga boleh mendengar muzik yang menenangkan atau melakukan sesuatu yang kita suka atau menyeronokkan. Itu sahaja daripada saya untuk menjawab soalan ini. Okey, terima kasih Saudari Nur Farah Atira. Apa yang kita dapat simpulkan daripada keterangan saudari kita, pertama-tama sekali adalah banyak bersenam. Banyak bersenam juga banyak kelebihannya, bukan sahaja untuk mengurangkan stres tetapi kita dapat menyihatkan badan kita. Itulah kepentingan untuk perbanyakkan senaman itu. Selain itu, kita juga hendaklah dapatkan tidur yang mencukupi. Kadang-kadang bukan sahaja kita melakukan aktiviti, kadang-kadang tak cukup tidur ini juga daripada kita overthinking ataupun kita dalam keadaan yang resah atau gelisah, macam orang kata anxiety. Kerana itu kita kurang tidur. Jadi dengan kurang tidur itu kita dapat menimbulkan itu adalah satu simptom-simptom stres juga sebenarnya. Jadi apa yang kita dapat, kita hendaklah mendapatkan tidur yang cukuplah untuk untuk mengurangkan stres kita. Okey, seterusnya kita juga apa yang saya dapat simpulkan adalah kita mempunyai hobi itu sendiri, betul tak? Jadi dengan hobi-hobi yang kita ada, mungkin kita suka menonton drama. Jadi dengan itu juga kita boleh mengurangkan stres sebenarnya. Bukan kita, mungkin kita rasa itu adalah satu perkara yang membuang masa, tapi itu adalah salah satu daripada cara-cara untuk kita mengurangkan stres. Okey, seterusnya saya mohon penjelasan daripada ahli panel keempat kita iaitu Saudari Nurliana tentang adakah cara pemakanan yang tidak sihat juga menyebabkan stres.
jemput saudari. Terima kasih kepada moderator kita pada malam ni. Bagi pendapat saya kan, cara pemakanan kita juga mempengaruhi stres. Lebih-lebih lagi cara pemakanan yang tidak sihat. Okey, kenapa saya cakap macam tu? Kebanyakan student yang saya jumpa addicted to caffeine. Nak stay up malam-malam, teguk Nescafe, kopi dan sebagainya supaya tak tidur untuk siapkan assignment. Caffeine yang ada dalam minuman kita tu boleh menyebabkan hormon stres dalam badan kita meningkat. Jadi kita susah nak tidur, jadikan badan kita tak selesa and lesu for the next day. Caffeine ni bukan ada ada di dalam kopi je tau. Dia dekat dalam even air coklat pun ada, dalam teh pun ada, cuma dalam kuantiti yang sikit. Itulah ni kalau berlebihan selain tu peningkatan gula dalam darah juga boleh menyebabkan stres. Makan makanan manis, bercoklat untuk tenaga, tapi tahu kan yang kalau kita banyak makan benda manis, badan kita akan hasilkan lebih banyak insulin bagi nak imbang kandungan gula dalam darah kita. Yang tu boleh beri kesan ke atas penurunan tenaga yang mendadak selepas kenaikan kadar gula yang tinggi. Ada orang jenis kalau stres, dia makan makanan manis untuk dia release stres. Contoh coklat, puding, kek dan sebaliknya lah kan. Boleh, memang boleh. Tapi jangan selalu. Macam hari-hari kita ni tak macam hari-hari kita manis sampai abaikan kesihatan badan kita, kesihatan diri kita. Seterusnya, pengambilan garam yang berlebihan. Yang tu juga boleh menyebabkan peningkatan tekanan darah dan kita boleh meletakkan badan kita menghadapi stres sebab berlebihan bahan kimia. Keropok dengan jajan yang kita beli tu banyak kandungan garam. So, kurangkanlah pembelian makanan yang tak memberi kita khasiat pun. Tu je daripada saya. Ya, saya ingin terima kasih kepada saudari panel kita, saudari Nurul Liana. Jadi saya ingin menambah sedikit tentang pemakanan yang tidak sihat. Contoh seperti apa yang kita selalu makan iaitu fast food ataupun makanan segera seperti Maggi ataupun KFC ke McD ke kan. Biasanya Plaza dia suka makan fast food, makanan segera ini. Boleh untuk kita mengambil sedikit, tetapi tidak boleh untuk macam untuk setiap hari. Macam kita sebagai student, kita sangat selalu makan Maggi, iaitu mi segera. Mungkin boleh untuk kita ambil makanan segera seperti itu, tetapi janganlah kita ambil untuk setiap hari. Mungkin saya faham sebab Plaza kadang-kadang dia tak ada masa untuk makan ataupun tak ada nak duit untuk makan ke. Tetapi makanan segera bukanlah salah satu, bukan itu sahaja, bukan satu penyelesaian untuk kita mengisi perut kita. Jadi kesimpulannya yang saya dapat daripada penerangan tadi, kita hendaklah menjaga pemakanan kita kerana tidak menjaga pemakanan kita juga adalah salah satu daripada penyebab stres yang kita hadapi. Seterusnya saya ingin bertanya daripada ahli panel keempat kita iaitu saudari. Saya ingin bertanya kepada saudari Nurul Fariha, ahli panel pertama kita. Apakah perbandingan stres menurut sarjana Barat dan Islam? Kerana kita tahu bahawa kajian tentang stres ini telah lama dijalankan oleh pengkaji daripada Barat dan pengkaji Islam. Jadi saya ingin bertanya pendapat daripada ahli panel pertama kita, Nurul Fariha, tentang apakah perbandingan stres daripada sarjana Barat dan sarjana Islam. Adakah ia mungkin banyak perbezaan ataupun sedikit? Jadi saya minta
Kena pertama kita untuk mengupaskan sedikit tentang perbandingan stres ini. Okey, terima kasih Cik Moderator. Okey, sebelum saya kupas dengan lebih lanjut perbandingan menurut sarjana Barat dan sarjana Islam, okey, saya ingin berkongsi sedikit tentang apa yang saya pernah jumpa dekat dalam Twitter sendiri. Saya yakin semua orang ada Twitter di sini. Okay. Okey, apa yang saya jumpa dekat dalam Twitter tu dia agak mengejutkan, yang mana ada orang yang mengatakan it's not supposed to be kita kaitkan semua benda dengan Islam, something like that. So sebenarnya apa yang saya cuba kaitkan dekat sini sebenarnya perbandingan tu apa yang kita faham sendiri, apa sendiri dengan perbandingan tu. Okey, kita ada banyak pendapat dekat dunia ni, ada daripada pendapat daripada Barat, daripada Islam. So kita sebenarnya sebelum saya berkongsi ni, saya kena cakap yang sebenarnya kita kena hormat pendapat orang lain, sebab pendapat ni masing-masing berbeza. Jadi kita sebagai manusia, individu yang dah belajar, contoh macam kita ni kan student kan, kita kena faham pendapat orang berlainan. Jadi kita perlu menerima, belajar untuk menerima pendapat orang lain. Yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan, macam tu. Okey, jadi saya teruskan dengan menjawab persoalan Cik Moderator kita tadi. Okey. Perbandingan stres menurut sarjana Barat dan Islam. Okey, perbandingan pertama yang saya ingin tekankan adalah daripada segi konsep stres itu sendiri. Okey, contoh bagi sarjana Barat, mereka yakin yang stres ataupun tekanan dia merupakan tindak balas seseorang di mana dia rangsangan yang keterlaluan dan dianggap berbahaya serta mengancam kehidupan. Jadi akibat daripada stres, dia akan menghasilkan tindakan yang positif ataupun negatif. Jadi seperti yang panel kedua kita, iaitu Sinjaro, dia dah kongsikan di mana kita ada dua stres, iaitu stres yang positif dan stres yang negatif, which is eustress yang positif dan distress yang negatif. Jadi stres ni dia boleh datang daripada dua punca ni lah, dua punca ni. Jadi, okey, untuk konsep stres menurut sarjana Islam pula, mereka lebih mementingkan kepada Al-Qalb. Saya yakin Al-Qalb ni tak asing lagi lah untuk orang Islam macam Muslim yang ada dalam Google Meet ini. Al-Qalb ni kita sangat sangat terkenal lah dengan kita. Kita dah yakin dah, kita dah tahu dah masuk Al-Qalb tu sendiri. Okey, Al-Qalb tu adalah hati, penglibatan hati terhadap situasi dalam kehidupan manusia pada hari ini. Okey, saya teruskan dengan konsep stres menurut sarjana Islam. Diorang lebih mementingkan penglibatan hati yang mana dalam kehidupan seseorang manusia, seseorang Muslim, kerana hati merupakan sumber kerohanian yang terpancar kepada seluruh diri manusia. Jadi, baik atau buruk hati seseorang Muslim akan mempengaruhi tahap stres yang dialaminya. Dengan kata lain, kualiti hati yakni Al-Qalb akan menentukan tahap stres seseorang Muslim itu sendiri. Okey, itu konsep. Itu kalau kita cerita pasal konsep. Jadi, saya harap semua yang hadir malam ni kita boleh lihat pendapat orang ni sangat banyak. Pendapat orang ada banyak pendapat. Jadi kita sebagai manusia kita kena terima pendapat orang yang berlain-lainan. Jadi untuk pengurusan stres pula, iaitu perbandingan yang saya ingin lihat daripada pengurusan stres. Okey, menurut sarjana Barat dengan sarjana Islam, sebenarnya pengurusan stres ni tak banyak beza pun. Sebab untuk para sarjana Barat, diorang yakin yang diorang boleh atasi masalah stres ni dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang lasak. Contohnya macam kita mendaki gunung, berenang, meredah hutan, dan aktiviti-aktiviti ini diorang percaya diorang dapat kurangkan stres tu. Seterusnya, diorang juga ada pelbagai cara untuk menguruskan stres yang kita sebagai umat Islam pun kita boleh praktikan, which is bertemu kaunselor. Okey, apa yang saya ingin ceritakan pasal bertemu kaunselor ni, saya yakin semua dekat sini pernah tengok cerita movie-movie Barat sana kan. Okey, kita tengok kan kalau diorang macam alami stres ataupun diorang hadapi macam tekanan dalam hidup diorang kan, kita tengok masalah mental tu sangat popular dekat dalam movie-movie yang kita selalu tengok dekat dalam movie lah kan. So apa yang diorang buat, diorang jumpa kaunselor sebab even though
Islam sendiri pun diorang yakin yang berjumpa dengan kaunseling ni adalah salah satu cara untuk kita atasi stres tu sendiri. Walau bagaimanapun, menurut sajian Islam, diorang lebih pentingkan formula kepada kaunseling Islam yang bersandarkan Al-Quran dan As-Sunnah, which is saling menasihati dan memberi bimbingan yang sewajarnya kepada yang memerlukan. Okey, kalau saya nak kupas lebih lanjut tentang bertemu kaunselor. Bertemu kaunselor, okey. Apa yang hadirin boleh faham tentang bertemu kaunselor? Bertemu kaunselor tu kita jumpa kaunselor tu, lepas kita bercakap tentang apa yang kita alami hari tu. Katakan macam contoh macam student macam kita kan. Katakan kita alami stres yang terlampau stres, which is distress yang negatif tu kan. Kita jumpa kaunselor, kita bercakap dengan orang. Kita memerlukan seseorang dalam hidup ni, walaupun kita malu macam mana pun, kita pendiam macam mana pun, kita memerlukan seseorang di samping kita. Walaupun bukan kaunselor, tapi benda ni kita dah praktikan dah. Contoh macam kalau kita student, kita tak mampu nak jumpa kaunselor kan. Kita ada family kita, so kita boleh talk to them. Kita memerlukan seseorang dalam hidup ni, walaupun kita pemalu. Ya. Kita sangat perlukan seseorang dekat samping kita untuk kita bercakap tentang masalah kita. Okey, seterusnya apa yang saya ingin kupas lebih lanjut, okey, pasal berjumpa kaunselor. Walaupun dalam Islam ni pergantungan kita kepada Allah merupakan sesuatu yang amat penting, namun pada masa yang sama seseorang yang stres tetap memerlukan sokongan emosi daripada orang-orang yang rapat dengan mereka. Itu apa yang saya telah kupaskan sebentar lagi lah. Which is kita sangat memerlukan orang dekat samping kita. Kita tak boleh nak hadap stres tu seorang-seorang. Lagi-lagi kita student yang tengah online ni kan. Saya tahu banyak student yang tengah ada masalah sekarang kan. Lagi-lagi minggu ke-14 ni, minggu depan nak final. Saya sangat faham keadaan student. Kerana saya pun student sekali kan. Jadi stres tu, kalau kamu semua tengah berada dalam keadaan stres kan, cuba cari seseorang untuk bercakap mengenainya. Jangan simpan seorang-seorang. It's not good. Macam dia akan bagi akibat yang sangat buruk. Sebentar tadi kita punya panel yang ketiga ada cakap pasal keburukan stres itu sendiri kepada diri kita sendiri. Okay, jadi untuk menutup saya punya point pada malam ini, saya ingin berkongsi sedikit firman Allah SWT yang mana bermaksud tidaklah seseorang hamba itu diuji melainkan di luar kemampuannya. Maksudnya Allah tak akan uji seseorang itu melainkan daripada kemampuan kita sendiri. Jadi kita jangan terlampau stres. Jangan terlampau fikir dengan benda yang tak jadi lagi. Jangan terlampau fikir dengan benda yang tak jadi lagi. Itu je saya nak pesan malam ini. Okay. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada panel terakhir kita pada malam ini, iaitu Saudari Nurul Falihah. Okey, apa yang telah kita dengar sepanjang forum yang kita join ini. Okey, apa yang saya dapat kupaskan ialah semua orang menghadapi stres. Walaupun kecil, tua, muda, semua akan menghadapi stres. Semua orang akan menghadapi stres. So, jadi apabila kita menghadapi stres tu, kita janganlah berasa seperti kita berasa kita ni terlalu banyak masalah, takut ataupun gelisah. Jadi apa yang telah kita dengar daripada panel-panel kita boleh urus stres itu sendiri. Jadi daripada panel-panel yang telah memberi beberapa keterangan itu, kita juga boleh mengenal pasti simptom-simptom stres tersebut. Okey, apa yang perlu kita lakukan apabila kita mempunyai simptom-simptom ataupun orang sekeliling kita mempunyai simptom-simptom, kita hendaklah urus stres itu secara baik. Jadi kita telah dengar daripada panel-panel kita, jadi bolehlah kita menitik beratkan tentang cara-cara untuk mengurus stres itu. Kerana kalau kita tak uruskan stres kita, ini akan memberi kesan buruk kepada kita,
bukan sahaja dalam mental tetapi fizikal sekali. Mungkin kita akan kurang imun kerana kita mempunyai stres, jadi mungkin kesihatan juga akan terkesan. Jadi mungkin sesetengah daripada kita berasa seperti tak tahu macam mana nak urus stres tu. Jadi untuk dapatkan pertolongan, jangan berasa rendah hati lah untuk rasa macam diri kita ni stres, rasa macam membebankan orang. Jadi kita kena meminta pertolongan daripada keluarga. Mungkin kita tak dapatkan keluarga, jadi kita minta pertolongan daripada kawan-kawan. Mungkin kalau kita nak lebih profesional, mungkin daripada doktor ataupun daripada kaunselor-kaunselor lah. Okay. Jadi jadi saya ingin berterima kasih kepada ahli-ahli panel kita yang sudi hadir untuk membicarakan tentang pengurusan stres. Semoga ilmu yang disampaikan melalui forum ini bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir. Saya mohon mengakhiri bicara ini, selanjutnya mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hadirin ada pertanyaan ataupun beberapa soalan, jadi bolehlah kemukakan soalan-soalan itu. Mungkin panel-panel kita boleh menyelesaikan beberapa masalah stres anda. Okay, mungkin tidak ada persoalan untuk malam ini. Jadi saya buat kali terakhirnya saya ingin menanya saya ingin bertanyakan kepada beberapa ke semua panel, keempat panel kita, apakah kesimpulan yang boleh dilakukan untuk keseluruhan forum kita pada malam ini. Saya menjemput panel pertama kita, panel Nurul Farihah, untuk memberi sedikit kesimpulan tentang pengurusan stres ini. Okay, pertamanya apa yang saya ingin simpulkan sedikit daripada malam ni tentang perbandingan tadi kan. Sebentar tadi saya telah cakap sebenarnya kita jangan terlampau cepat menghukum orang. Macam mungkin kita ada banyak pendapat kan dekat dunia ni. Jadi kita sebagai manusia jangan cepat menghukum orang. Jangan menjadi netizen yang tidak berguna dekat atas muka bumi ni. Okay, untuk pengurusan stres pula. Macam yang moderator kita cakap sebentar tadi juga, kalau anda semua ada alami stres yang teruk, which is yang stres yang negatif, stress, jangan takut untuk berkongsi dengan orang. Jangan takut untuk menyatakan yang anda sedang dalam keadaan stres. Jangan malu sebab bukan anda seorang je yang stres, sebenarnya ada ramai lagi yang stres. Jadi jangan malu untuk seek out help, bagi tahu orang. Cuba untuk bercakap dengan orang. Jangan simpan seorang-seorang semua tu sebab tak bagus. Lagi kita student, kita ni adalah tonggak negara, you know that, but that kan. Kita ni adalah orang muda, kita yang akan jadi leader pada satu hari untuk negara kita. Jadi kalau bayangkan kita yang muda macam ni kan, banyak sangat stres kan. Lepas tu apa yang jadi dekat negara kita nanti? Itu macam saya tinggalkan persoalan tu untuk hadirin yang datang malam ni. Jadi kalau anda berasa stres, cari orang untuk berkongsi anda punya perasaan itu. Jangan pendam seorang-seorang. Terima kasih. Okay, terima kasih atas kesimpulan yang diberikan oleh panel pertama kita. Mungkin tidak cukup ya kesimpulan yang boleh kita lakukan dalam perbicaraan kita.
Jadi saya ingin bertanyakan untuk buat kali terakhir kepada panel kita, saudari Sing Jaro untuk memberikan sedikit kesimpulan yang boleh dilakukan dalam topik kita. Okay, terima kasih kepada moderator kita. Saya nak sentuh sikit tentang perbezaan eustress dengan distress. Okay, eustress kan dia positif, tapi dia short term je. Dia bukannya selalu rasa eustress, tetapi untuk distress dia long term. Tapi kadang-kadang dia juga short term lah. Depend lah keadaan yang you mengalami. Walau bagaimanapun, I rasa you kena manage betul-betul stress ni. And sebab kalau you betul-betul boleh manage stress ni, maybe you boleh jadi kawan dengan stress ni, and kehidupan you maybe lebih okay, and you tak rasa lah macam kurang semangat. Even kita kata you stress ni macam kawan baik kita, okay, you stress ni macam kawan baik kita macam nak dia selalu main ke kita macam kam macam kawan baik kita. Untuk distress pula kita macam tak mau kan, kita cepat mau stress, kita macam go macam tak mau benda yang tak elok ni. Sebab perumusan stres ni seperti yang cakap oleh saudari Nur Fariha, dia cakap memang kita kena cari seorang yang kita boleh jadi pendengar yang setia. Kita kena cari seorang pendengar yang setia. And pendengar yang setia tu pun bermain peranan yang penting sebab dia kena keep secret. Dia tak boleh hawakan orang lain. And I rasa ini sangat penting untuk memutuskan stres. And even you rasa macam you rasanya ni privacy you, and you tak mau cakap dengan orang lain, tapi I rasa you kena cakap sebab orang lain baru boleh faham situasi you. And maybe mereka tak boleh relate dengan situasi you, tapi at least lah mereka faham dengan situasi you, and mereka boleh jaga perasaan you, and mereka tahu boundary you, mana yang boleh buat, mana yang tak boleh buat. And itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih saudari Sing Jaro. Nampak macam saudari kita Nurdiana ada apa-apa ingin membicarakan tentang kesimpulan. You boleh berikan sedikit kesimpulan kita sebelum kita mengakhiri majlis pada hari ini. Okay, terima kasih moderator. Saya nak cakap sikit je. Macam kita semua ada stres kan. Siapa tak ada stres? Orang gila je tak ada stres, betul tak? Even orang tu ada sikit je stres, dia stres juga, still stres. Kita ni tak boleh nak judge stres orang. Macam aku lagi stres. Mana ada, kau tak stres pun, sikit je, aku punya lagi stres. Tak boleh, kita tak boleh nak judge orang punya stres. Kita patut macam hormat orang tu. Also dia punya cara untuk release stress. Ada orang cara dia orang semua berbeza-beza. Manusia kan berbeza-beza, betul tak? So dia orang punya cara untuk release stress semua lain-lain. Contoh ada orang yang jenis dia kumpul buku untuk release stress, dia baca buku untuk release stress. Ada yang dia tengok K-drama, dia release stress. Ada yang minat K-pop. Kita tak boleh nak judge. Yang tu adalah dia orang punya cara untuk release stress. So kita tak boleh nak judge. Macam kita macam ni, kita tak faham, kita tak dekat kasut dia orang, macam kita tak berada di tempat dia orang. So kita tak tahu. So kita just bila orang tu luahkan kat macam orang yang stres tu, luahkan kepada kawan dia ke siapa-siapa yang dia nak luahkan rasa stres dia tu, tolong jangan tepis. Sebab mungkin kalau anda tepis waktu tu dia rasa lagi stres, dia rasa keseorangan bila tak siapa yang nak cakap dengan dia. So kalau boleh korang semua yang hadir pada malam ni, hadirin sekalian, bagi tahu orang sekeliling yang anda semua ada stres. Memanglah kita semua ada stres, tapi kalau macam kawan-kawan kita yang kita rapat, kita bagi tahu dia, kita cerita dengan dia. Tapi
jangan terlalu personal. So, sampaikan kita buka aib orang lain ke, itulah saya punya pemikiran lah, tu pendapat saya. Itu je daripada saya. Okey, terima kasih kepada penanya kita yang terakhir. Sangat banyak ya ilmu yang kita dapat dalam pada malam ini. Okey, saya mewakili semua ahli syariah sekali lagi untuk mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudah hadir. Saya ingin mengakhiri dengan memohon maaf jika saya ada kesilapan ataupun tersalah kata dan juga pena-pena mungkin ada sedikit tersalah kata, jadi kami memohon maaf dan kami ingin memohon untuk mengundur diri. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi para hadirin boleh bersurailah, bergerak untuk bersurai. Terima kasih kerana datang. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Thank you Aina.